Kestabilan politik di negeri ini memberi ruang dan peluang terbaik kepada Kerajaan Pahang untuk terus fokus kepada usaha memajukan negeri. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, pentadbiran turut berlangsung seiring dengan slogan yang dibawa, "Inilah Pahang" atau "This is Pahang". Dalam hal ini, sukacita saya nyatakan bahawa Muafakat Nasional serta kerjasama dengan Barisan Nasional Negeri dengan izin is our way forward. Waimah apa pun yang berlaku di peringkat pusat, kita akan teruskan kerjasama kita dalam Muafakat Nasional, insya-Allah. Walau bagaimanapun pulang pada gerakan daripada PAN. Tapi yang saya tahu semua inginkan Muafakat Nasional dan ini telah disahkan oleh Yang Berhormat daripada Besrah semasa apa Yang Berhormat daripada Kuala Sentul bikin panas. Jadi Yang Berhormat daripada Kuala Sentul telah menanyakan satu soalan Cepu Mas dan telah pun diwarakan bahawa Yang Berhormat daripada Besrah pun mengatakan lebih kurang di is Pahang. Apa pun yang berlaku di is Pahang, kita nak cara Pahang, iaitu Muafakat Nasional. Terima kasih banyak-banyak. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan pada mesyuarat pertama penggal keempat Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Pahang di Wisma Seri Pahang, Kuantan. Sementara itu, Datuk Seri Haji Warosdi menjawab pertanyaan ADN Semambu dan ADN Ketari yang membangkitkan mengenai pelombongan nadi bumi dalam hutan simpanan kekal Hulu Jelai. Yang menariknya dakwaan, kononnya seluas 660 hektar kawasan terbabit akan dinyahwartakan ataupun digazet. Sedangkan ini adalah tidak benar. Ya? Saya ingin ulang lagi sekali bahawa ini adalah tidak benar. Yang sebenarnya seperti mana yang telah saya sebut, permohonan untuk pelombongan REE di kawasan berkenaan belum didaftarkan pun sebagai pajakan melombong ataupun ML. Oleh itu, soal penyahwartaan tidak timbul. Selain ML, keperluan seterusnya oleh pihak terlibat mestilah memperolehi kelulusan penilaian kesan alam sekitar ataupun EIA daripada Jabatan Alam Sekitar serta CJ Skim Pengendalian Melombong ataupun OMS dengan izin Operation Mining Scheme yang dikeluarkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains. Menurutnya lagi, sehingga kini belum ada lagi prosedur operasi standard SOP bagi kerja-kerja pelombongan dan masih dalam peringkat cadangan penggubalan seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli pada Majlis Mineral Negara pada 16 Februari lalu. Dalam pada itu, beliau menyentuh berkenaan peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan mengisi kekosongan di kilang-kilang milik pelabur asing, terutamanya di kawasan perindustrian Gebeng yang dibangkitkan oleh ADN Berserah. Katanya, sememangnya usaha telah diambil agar tidak berlaku mismatch antara keperluan pekerja mahir dan separa mahir oleh pihak kilang dengan tawaran tenaga kerja oleh institusi-institusi pendidikan serta kemahiran. Bekalan ikan di Pahang masih kekal stabil walaupun berlaku penutupan melibatkan Kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di sini bermula 23 Jun 2021. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri IR Haji Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak berkata, kapasiti hasil tangkapan secara purata boleh direkodkan daripada 15 wizel sehari bermula Ogos 2021 dengan anggaran jumlah tangkapan 95 tan metrik sehari dengan purata 2,850 tan sebulan dan jumlah ini ialah 65% daripada hasil tangkapan sebelum PKP bermula pada 2020. Malah ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pelbagai agensi termasuk La Pharma telah membantu memasarkan produk ikan patin dan tilapia bagi membantu penternak terlibat. Sebenarnya semasa PKP, semua agensi Jabatan Pertanian, Perikanan dengan kerjasama daripada Pharma telah juga membantu memasarkan hasil ternakan melalui jualan di outlet pemasaran seperti Pasar Tani Kekal, Pasar Tani dan juga melalui pemasaran online melalui Agro Bazaar.
Beliau berkata demikian ketika ucapan penggulungan pada mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang. Katanya lagi, pelbagai bantuan juga telah disalurkan kepada para petani dan nelayan, termasuklah bantuan daripada LKIM Negeri Pahang secara one-off kepada golongan B40 kepada 100 penerima dengan jumlah keseluruhan RM100,000. Bantuan terus dipertingkatkan pada 2021 kepada RM320,000 dengan jumlah penerima seramai 160 orang bagi menjayakan projek tanaman kontan di Kuala Pahang Pekan. Selain itu, seramai 1,300 nelayan di negeri ini juga akan menikmati kenaikan allowance sara hidup nelayan ESH daripada RM250 kepada RM300 bermula Januari 2021. Kerajaan turut menyediakan insentif kepada golongan petani yang terkesan dengan pandemik COVID-19 menerusi program sedia ada dengan seramai 11,447 petani mendapat manfaat daripada peruntukan sebanyak 5.11 juta. Bagi sektor industri asas tani, IAT pula terus berkembang dengan nilai pengeluaran RM75 juta setahun dalam tempoh 2020 dan sehingga Jun 2021 sebanyak 30 juta produk IAT dapat dihasilkan di seluruh negeri. Bagi sektor perikanan pula, sejumlah 203,000 benih ikan bernilai RM29,000 telah diberikan percuma kepada 149 penternak di negeri ini, manakala sehingga Julai 2021, sejumlah 226,000 benih ikan bernilai RM53,000 juga diberikan kepada 97 penternak. Selain itu, banjir besar yang berlaku hingga mengakibatkan kerugian besar kepada penternak turut dibantu dengan anggaran sebanyak RM1,593,150. Sebanyak 1,000 ketua isi rumah KIR di seluruh Pahang bakal menikmati manfaat menerusi Rumah Rakyat Pahang RRP dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Dato' Abdul Rahim Muda berkata, sehingga kini sebanyak 304 unit rumah untuk golongan yang tidak berkemampuan telah berjaya dibina sejak RRP dilancarkan pada tahun 2020. Di mana kerajaan kita telah berjaya membina sebanyak 98 unit pada tahun 2020 dan dalam pembinaan sebanyak 206. Jadi keseluruhan yang telah dibina untuk rumah RRP pada tahun 2020 dan pada tahun ini sebanyak 304 pada golongan-golongan yang memerlukan rumah yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap mana pada tahun ini sebanyak 2 pasar telah diluluskan, iaitu 200 unit bagi pasar pertama tahun 2021 dan pada bulan September yang akan datang diluluskan lagi sebanyak 104 unit bagi pasar 2 tahun 2021 dan dijangka siap pada sebelum akhir tahun inilah. Keseluruhan pasar ini melibatkan kos pada tahun sebanyak RM6,825,000 yang telah dikeluarkan oleh Pak Kerajaan Negeri pada golongan yang bersasar, dan Kerajaan Negeri bercadang untuk setiap tahun melaksanakan sebanyak 100 hingga 200 unit rumah rakyat Pahang bagi mereka yang memerlukan rumah. Beliau berkata demikian ketika membuat ucapan penggulungan pada mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail telah bersetuju meluluskan pertambahan RRP Fasa 2 tahun 2021 dan pelaksanaannya akan bermula September depan. Dalam usaha mendepani situasi pandemik COVID-19 ketika ini, kerajaan turut memberikan pengurangan 50% terhadap bayaran sewa rumah PAKR bagi tahun 2021 dan 2022 dengan melibatkan peruntukan berjumlah RM330,000. Menjawab kepada pertanyaan oleh Ahli Dewan Negeri ADN Bilut, Yang Berhormat Tuan Lee Chin Chen, ADN Padang Tengku, Yang Berhormat Datuk Mustafa Long dan ADN Semambu, Yang Berhormat Tuan Lee Chien Chung berhubung pengecualian bayaran bulanan sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, beliau berkata Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail telah mengumumkan pengecualian bagi bayaran bulanan sewa premis PBT
sebanyak 50% bagi Jun hingga September 2021 dengan jumlah keseluruhan 5.2 juta. Berhubung dasar penjajaan di tepi jalan yang diusulkan oleh ADN Indrapura, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Syafiq Fauzan Haji Sharif, Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim berkata dasar tersebut masih diteruskan tetapi pihak MBK tidak membenarkan peniaga beroperasi di kawasan berisiko atas faktor keselamatan. Jumlah permit khas harian penjaja tepi jalan yang telah dikeluarkan dalam tempoh pandemik adalah sebanyak 1,443, termasuklah meluluskan 15 tapak pasar malam dengan mengenakan syarat-syarat tertentu.